Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian tafsir surah Al-Mulk. Dan alhamdulillah hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-6, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Jadi sebelum kita membincangkan bersama-sama ayat yang ke-6, dan sebagai peringatan kepada diri saya dan semua sahabat-sahabat, ayat yang pertama iaitu ayat Tabaraka sehinggalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang tujuan ataupun kemuncak yang nak kita capai, iaitu tauhid zat dan tauhid sifat. Kemudian dalam ayat kedua, allazi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah telah menyatakan tentang cara untuk mencapai kedua-dua tauhid tersebut ialah dengan hati yang hidup. Wa huwal azizul ghafur, itu Allah Taala menyatakan tentang kepentingan pembimbing dalam kita berjalan mencapai kedua-dua tauhid. Apabila Allah Taala menyatakan dalam ayat ketiga, allazi khalaqa sab'a samawat, maksudnya Allah Taala menyatakan bahawa untuk berjalan mencapai kedua-dua tauhid dengan hati yang hidup tadi, seseorang akan melintasi 7 lapis langit, akan melintasi 7 rintangan perjalanan. Kemudian dalam ayat ketiga dan ayat keempat, ma tara fi khalqir rahman, Allah Taala menyatakan tentang 3 kumpulan orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang diciptakan. Sebahagian daripada mereka berjalan bersungguh-sungguh untuk sampai, sebahagian mereka pertengahan, dan sebahagian yang lain tidak berjalan kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang kelima sebelum ini, apabila Allah Taala menyatakan tentang hiasan, maka Allah Taala mengingatkan kepada kita bahawa terdapat satu perkara yang penting, iaitu az-zikru saiful murid. Hiasan kepada diri kita itu sebenarnya ialah pedang, perisai kepada diri kita dalam berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat kelima dan di awal ayat ke-6 ni, Allah Taala menyatakan, di akhir ayat kelima tadi Allah Taala menyatakan tentang penghalang daripada kita berjalan kepada Allah Taala, iaitu asy-syayatin, yang menghalang dan mengganggu kita dalam perjalanan kepada Allah. Jadi hari ini Allah Taala ingin menyatakan satu jenis kumpulan manusia yang diistilahkan sebagai walillazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka, bagi mereka azabu jahannam wa bi'sal masir. Jadi setelah Allah Taala menceritakan tentang perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimulakan dengan tujuan, pertengahan, rintangan, kumpulan manusia, dan Allah Taala menyatakan tentang penghalangnya. Penghalang iaitu syaitan dan segala pengikut-pengikutnya. Jadi sekarang ni Allah Taala kembali kepada kita. Maksudnya Allah Taala kembali bercakap kepada kita. Allah Taala ingin menyedarkan kepada kita bahawa ketahuilah, sesiapa saja yang kufur, maka dia akan ditimpa dengan azab neraka Jahannam. Dan itulah sejahat-jahat tempat kembali. Jadi dalam ayat ke-6 ni, insyaAllah kita akan membincangkan terlebih dahulu tentang lafaz kafaru. Lafaz kufur, kekufuran, atau kita istilahkan sebagai orang kafir, kan, dia ni ialah orang kafir dan seumpamanya. Jadi moga-moga dalam perbincangan kita ni kita dapat memahami dengan lebih jelas dan lebih sempurna tentang apakah makna kekufuran
yang dinyatakan di dalam ayat ke-6, dan insya-Allah apabila kita memahami istilah al-kufru, kekufuran tersebut, maka lebih mudah untuk kita memahaminya di ayat-ayat yang lain. Jadi pertama sekali kita merujuk kepada apakah ta'rif al-kufru, ta'rif kekufuran tadi. Maka Imam Al-Azhari berkata Imam Lais, yuqalu innahu sumyal kafiru kafiran li'anna al-kufra ghatta qalbahu kullah. Dinamakan seseorang kafir tadi dengan orang kafir kerana kekufuran tersebut menutup hatinya. Jadi yang dimaksudkan dengan perkataan Imam Lais tadi bahawa orang kafir ni, maksudnya kekufuran, dia adalah satu sifat yang menutup hati seseorang. Jadi yahtaju ila bayanin yadullu alaihi. Maka orang yang mempunyai sifat kekufuran, dia memerlukan kepada keterangan untuk dia tadi mendapat panduan terhadap sesuatu perkara. Jadi dinyatakan bahawa annal kufra fil lughati ma'nahu taghtiyah. Sesungguhnya kekufuran dari segi bahasa bermakna at-taghtiyah tu penutupan. Maksudnya kita menutup sesuatu perkara, menutup, maksudnya meja kan kita tutup dengan kain. Perbuatan menutup tu dipanggil kekufuran. Jadi wal kafiru zu kufrin. Jadi orang kafir diistilahkan sebagai orang yang menutup liqalbihi, menutup hatinya sendiri dengan kekufurannya. Jadi itu secara umum dari segi bahasa yang dimaksudkan dengan orang kafir tadi, ataupun yang diistilahkan sebagai al-kafir, al-kafirun, ialah orang yang menutup hatinya. Jadi setelah kita bincang dari segi bahasa, jadi kita cuba lihat penggunaan lafaz kekufuran di dalam syariat. Di dalam syariat agama Islam, maksudnya apabila Islam datang, Al-Quran menggunakan lafaz al-kufru dengan begitu banyak sekali kan di dalam surah-surahnya. Jadi kita cuba lihat bagaimana penggunaan lafaz kekufuran di dalam pengistilahan syarak. Jadi dari segi pengistilahan syarak, kufur ni digunakan dalam dua keadaan. Pertama, kekufuran sebelum memeluk agama Islam. Itu penggunaan kufur yang pertama. Dan dia ada satu lagi keadaan, kekufuran setelah memeluk agama Islam. Okay, jadi sekarang kita bincang yang pertama dulu. Kekufuran sebelum memeluk agama Islam. Maknanya seseorang tadi dihukumkan kafir secara zahir dan batin. Maknanya zahirnya menyembah berhala, kan zahirnya mengingkari kewujudan Allah, kan zahirnya menyembah bulan, bintang dan seumpamanya, dan hatinya sendiri terhijab daripada Allah SWT, maka itu diistilahkan sebagai kekufuran sebelum memeluk agama Islam, yang diistilahkan sebagai kekufuran zahir dan batin. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, al-kufru kulluhu millatun wahidatun. Sesungguhnya semua agama-agama yang mengkufuri Allah SWT, dia dihukumkan sebagai millatun wahidatun, satu agama saja. Kerana lidah mereka mengingkari Allah SWT dan hati mereka terhijab. Jadi yang kita pandang tadi itu ialah sifat. Kan? Kumpulan pertama berintikad matahari sebagai Tuhan. Kumpulan kedua berintikad bulan sebagai Tuhan. Kumpulan ketiga berintikad manusia sebagai Tuhan. Jadi kesemua mereka menutup hati mereka daripada mendapat kebenaran. Maka Imam Syafi'i berkata mereka sebenarnya satu agama. Walaupun terdapat pelbagai kumpulan, kan, pelbagai nama dan istilah, maka kekufuran sebelum daripada memeluk agama Islam diistilahkan sebagai satu agama. Dan contohnya Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sehinggalah habis ayat tersebut. Jadi itu satu surah, kan? Surah Al-Kafirun yang sangat dituntut untuk kita membacanya setiap kali kita sembahyang sunat. Kan kita sembahyang sunat di rakaat pertama kita dituntut membaca Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua kita dituntut membaca Al-Ikhlas. Jadi mengapa kita dituntut membaca Al-Kafirun tadi? Supaya mengingatkan diri kita agar jangan sekali-kali berundur ke belakang, menjauhi ibadat, meninggalkan majlis ilmu, meninggalkan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga terjerumus semula ke dalam kekufuran asli. Maksudnya kekufuran zahir dan batin. Jadi sentiasa kita baca, kita mengaku, aku takkan sembah apa yang kamu sembah, kamu takkan sembah apa yang aku sembah. Jadi kita sentiasa mengingatkan diri kita supaya jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadat sehingga terjerumus kepada kekufuran yang paling berbahaya, iaitu kekufuran zahir dan batin, ataupun kekufuran sebelum memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, kita ada satu lagi keadaan kekufuran
iaitu orang yang diistilahkan juga sebagai orang yang kufur, tetapi setelah dia tadi memeluk agama Islam. Maknanya, sebelum seseorang memeluk agama Islam, dia mempunyai dua sifat kekufuran. Kufur pada zahir dengan lidahnya dan kufur pada batin dengan hati yang terhijab. Kemudian apabila seseorang memeluk agama Islam, maka dia terselamat daripada kekufuran yang zahir. Maksudnya lidahnya tidak lagi mengingkari Allah. Lidahnya mengaku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kekufuran pada zahir telah hilang. Cuma sekarang ni dia masih kekal mempunyai kekufuran di dalam hatinya. Maksudnya hatinya masih lagi terhijab dan hatinya masih lagi tertutup, belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diistilahkan sebagai kekufuran setelah seseorang tadi memeluk agama Islam, yang diistilahkan sebagai kufur pada batinnya. Jadi ayat yang boleh kita rujuk sebagai contohnya adalah surah An-Nahl, kan ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Sehinggalah akhir, kemudian di akhir Allah berkata, afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Mengapakah mereka tadi mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Okay, jadi kufur yang pertama, kufur yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, itu diistilahkan sebagai al-kufru bi rabbihim. Kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kufur yang kedua ni diistilahkan sebagai wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam yang kita panggil kufur nikmat. Orang yang kekal di dalam kekufuran tetapi dia tak mengingkari Allah, dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kekufuran tersebut kekal walaupun seseorang tadi sudah memeluk agama Islam. Dan sebagai contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah, daripada Sayyidina Abi Hurairah, Inna Allah Ta'ala yaqul, Ya bna Adam, innaka idza zakartani syakartani. Maksudnya sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu, sekiranya kamu mengingatiku, syakartani, kamu mensyukuriku, wa idza nasitani, dan apabila kamu lupa, kafartani, kamu mengkufuriku. Jadi daripada hadis ni dinyatakan secara khusus bahawa orang ni ialah orang yang memeluk agama Islam, kan, orang ni ialah orang Islam. Tetapi apabila dia tadi mengingati Allah, berzikir, maka dia diistilahkan sebagai orang yang bersyukur. Dan sekiranya dia tadi melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia diistilahkan sebagai kafartani, ialah orang yang kufur. Cuma kita tak masukkan kufur di sini dengan kufur terkeluar daripada agama Islam. Jadi dia masukkan dengan kufur ni adalah kufur pada batinnya. Maksudnya keadaan dirinya yang masih terhijab. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Maksudnya Nabi SAW bersabda, janganlah kamu, wahai umat Islam, kembali kufur setelah kematianku. Kamu saling bunuh-membunuh antara satu sama lain. Jadi dalam hadis ini secara khusus Nabi kata jangan kembali kufaran menjadi orang-orang yang kafir sehingga kamu bunuh-membunuhan sesama yang lain. Maka hadis ini disyarahkan oleh ulama, kan, mereka berkata yang dimaksudkan dengan kufaran tadi ialah kufaran li ni'matil Islam tarikina syukri alaihi. Maksudnya orang-orang yang mengkufuri nikmat Islam dan meninggalkan kesyukuran fihi pada nikmat Islam yang Allah Ta'ala berikan tersebut. Jadi ini dua keadaan lah. Maksudnya keadaan pertama ialah kekufuran zahir dan batin. Lidah mengingkari Allah dan hati terhijab dengan Allah Ta'ala. Dan kekufuran yang kedua ialah kekufuran pada batin, iaitu orang yang dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah tetapi hatinya masih belum dibukakan hijab kekufuran tersebut yang diistilahkan sebagai kufur nikmat. Jadi sekarang kita bincang kepada satu makna yang perlu kita perhatikan. Jadi di dalam Al-Quran banyak digunakan lafaz kafaru, yakfuruna, qul ya ayyuhal kafirun. Tapi daripada segi penggunaan harian kita ataupun kefahaman pada diri kita, adakah ayat-ayat yang menceritakan tentang kekufuran, kafir dan seumpamanya, adakah keadaan tersebut terkena pada diri kita? Itu yang perlu kita bincangkan supaya kita boleh menilai adakah kita masih tergolong dari kalangan orang yang kafir, yang mengingkari ataupun mengkufuri nikmat Allah Ta'ala ataupun belum. Jadi daripada lafaz al-kufru tu, kita kena faham dia bermakna penutup. Al-kufru maknanya at-taghtiyah, penutup. Jadi penutup ni kalau ditukar kepada satu istilah yang lain, istilah yang paling senang untuk kita faham ialah hijab. Hijab ataupun penutup.
Maksudnya hati kita ditutup daripada memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka permasalahan ni ialah hijab. Jadi yang nak kita bincangkan sekarang, sekiranya hati kita mempunyai hijab, hijab di atas hati kita tadi, maka kita mempunyai sifat kekufuran. Jadi sebab tu apabila Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat tentang kekufuran ataupun sebagainya, sifat tersebut sememangnya yang kita faham berada pada penyembah berhala. Tetapi kita kena faham juga sifat kekufuran tu masih ada pada kita, kerana hati kita masih tertutup. Jadi jangan sekali-kali kita merasakan apabila kita baca walillazina kafaru birabbihim, orang yang kufur dengan Allah Ta'ala akan ditimpa dengan neraka Jahannam. Jadi jangan sekali-kali kita merasakan kita ialah orang yang selamat, ataupun ayat tadi tidak terkena kepada diri kita. Sebab kita kena maklum kufur mempunyai dua maksud kan. Satu, kufur pada zahir dan batin, itu kita minta lindung daripadanya, kerana itulah dosa yang paling besar sekali. Dan satu lagi ada kufur pada batin, yang bermaksud hati yang mempunyai hijab. Jadi secara khusus sekarang kita akan bincangkan tentang hijab, ataupun apakah maksud kufur dengan makna hijab itu. Jadi saya ada menghimpunkan beberapa nas kan daripada Ihya Ulumuddin yang dinyatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali membincangkan secara khusus tentang hijab ni. Hijab di atas hati manusia. Jadi selagi mana ada hijab di atas hati kita ni, maka kita masih lagi tergolong dalam kumpulan kafir. Dan kita kena fikirkan, selagi mana kita dihukumkan ada kekufuran pada batin, kita tak akan selamat daripada azab Jahannam. Maknanya kita tak selamat daripada seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan selamat daripada masalah di dalam jiwa, kerunsingan, kemurungan, tidak tenang dan seumpamanya. Jadi sekarang ni kita kena faham kufur ialah bermakna hijab. Hijab yang ada pada hati kita tersebut. Jadi Imam Ghazali menyatakan bahawa al-jahlu huwal hijab. Okay, jadi pertama sekali kita nak faham hijab ke atas diri kita ni ialah pertama sekali ialah al-jahlu, kejahilan. Maksud apabila kita jahil, tak mengetahui tentang agama, tak mengetahui tentang semayang, tak mengetahui tentang akidah, kan, tidak mengetahui tentang tasawuf, itu sendiri dinamakan sebagai hijab. Dan hijab tu ialah dipanggil kekufuran. Jadi sekarang yang kita nak kaitkan segala apa saja yang diistilahkan sebagai hijab, itu sebenarnya ialah kekufuran. Dan dia termasuk di bawah lafaz kufur tadi. Dan Imam Ghazali menyatakan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatin yahumun ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Maksud Imam Ghazali kata, okay, sekarang ni kita faham hijab yang pertama di atas hati kita, hijab yang bermakna kufur tadi, ialah kejahilan. Jadi selagi mana kita jahil, tidak mempelajari sifat 20, kan, tidak mempelajari fardu ain asas dalam mazhab fiqh, tak mempelajari tasawuf, maka kita kekal sebagai orang yang masih kafir. Dan dalam hadis dinyatakan bahawa sesungguhnya syaitan-syaitan, kalaulah tidak kerana syaitan-syaitan yang mengelilingi hati anak-anak Adam, la nazaru, nescaya mereka akan memandang kepada ciptaan langit Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hijab yang kedua yang boleh kita fahami. Hijab yang kedua ialah syaitan yang mengelilingi dan menghalang anak Adam daripada memandang kepada kebesaran yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di langitnya. Dan Imam Ghazali radhiyallahu anhu juga mengatakan bahawa as-sifatul mazmumatu fahiyal hijabu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Jadi salah satu lagi hijab yang diistilahkan sebagai kekufuran pada diri kita, pertama ialah kejahilan, kedua ialah syaitan yang berada di dalam diri kita, dan ketiga hijab yang diistilahkan sebagai kufur tadi ialah as-sifatul mazmumatu, sifat-sifat yang tercela yang masih ada di dalam diri kita. Itu juga ialah hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi kita jahil tentang fardu ain, maka kita dipanggil kafir. Kan, selagi kita berkawan dengan syaitan, kan, selagi mana syaitan berada di dalam hati kita, kan, bebas keluar masuk dalam hati kita, maka kita masih lagi dipanggil orang yang kafir. Kan, selagi kita mempunyai sifat mazmumah, kan, kita sentiasa marah, kan, kita sentiasa bengis, kita sentiasa sombong, kan, bongkak, takabur, menghina manusia, tak menerima kebenaran, ketahuilah maka kita masih lagi kekal sebagai orang kafir. Jadi itu antara tiga. Contohnya macam manakah kekufuran tadi
wujud pada diri kita. Maksudnya memang sekarang ni kita tak menyembah berhala kan, kita orang Islam, kita tak menyembah berhala kan, tidak masuk ke dalam gereja dan seumpamanya. Tapi selagi kita mempunyai sifat kejahilan kan, selagi syaitan bebas masuk dalam diri kita kan, selagi mana sifat mazmumah ada, maka ketahuilah kita masih dihukumkan sebagai al-kafir kan, orang yang mengkufuri Allah Taala pada batinnya. Jadi Imam Ghazali menyatakan bahawa innal kaba'ira ala thalathi maratib. Imam Ghazali kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya dosa-dosa besar tadi mempunyai beberapa peringkat. Jadi Imam Ghazali kata, al-ula ma yamna'u min ma'rifatillah wa ma'rifati rusulihi wa huwal kufr. Maksud tingkatan dosa besar yang paling tinggi ialah perkara yang menghalang daripada mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Jadi persoalannya, apakah yang menghalang daripada mengenal Allah dan mengenal Rasul? Wa huwal kufru, itulah kekufuran yang kita tengah bincangkan sekarang. Jadi sekarang kita dah masuk Islam kan, kita dah mengaku dengan lidah, tetapi kita masih belum mengenal Allah dan Rasulnya. Dan yang menghalang tadi itu ialah hijab yang berada di atas hati kita. Hijab yang menutup hati kita ni, yang diistilahkan sebagai al-kufru, dialah yang menghalang daripada kita mengenal Allah. Jadi Imam Ghazali kata, fala kabirata fawqal kufri. Tiada lagi dah dosa besar yang lebih besar daripada seseorang yang mengekalkan hatinya di dalam hijab. Kan, mengekalkan hatinya jahil. Idil hijabu bainallahi wa bainal abd huwal jahlu. Kerana sesungguhnya hijab kan, antara Allah dan antara hamba, itu yang diistilahkan sebagai kejahilan. Dan Imam Ghazali kata, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah huwal ilmu wal ma'rifah, ya, dengan sesuatu ini mencari ilmu dan ma'rifat. Dan diriwayatkan daripada hadis daripada Abdullah bin Umar, dia kata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ra'a qalbi rabbi. Ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, hatiku melihat Tuhanku. Jadi difahami daripada situ, itulah keadaan kan, apabila seseorang tadi dibukakan hijab. Jadi Imam Ghazali kata, iz kana qad rufi'al hijabu bittaqwa. Maksudnya seseorang tadi boleh mengangkat hijab daripada hatinya dengan bertakwa. Siapa yang terangkat hijab? Jadi Imam Ghazali berkata, siapa yang hijab terangkat antaranya dan antara Allah Ta'ala, maka akan terzahir kepadanya segala gambar alam yang zahir dan alam yang batin di dalam dirinya. Dan Imam Ghazali menyatakan juga bahawa kesempurnaan Allah Ta'ala mengangkatkan hijab tadi apabila seseorang tadi mati. Jadi kita berusaha supaya diangkatkan ataupun dibuang hijab kekufuran tersebut, hijab kejahilan. Kan, apabila semasa kita masih lagi sedang berada di dunia. Kan, jangan sampai kita tadi dah mati. Kan, maka pada ketika itu sekiranya dibukakan hijab, maka tak dapat lagi dah kita nak menggunakan ilmu tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dinyatakan juga oleh Imam Ghazali, dia kata, sesungguhnya qasawatuhu sababul hijabi. Sesungguhnya salah satu perkara yang menyebabkan seseorang tadi terhijab ialah hati manusia yang sangat keras. Dan hati yang keras tadi disebabkan oleh banyak makan. Dan apabila banyak makan tadi akan menyebabkan darah kan masuk penuh di dalam hati, yang akan menyebabkan luasnya tempat perjalanan untuk syaitan dan syahwat. Dan Imam Ghazali juga menyatakan salah satu sebab yang seseorang tadi terhijab hatinya ialah apabila hatinya tadi dihadapkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila hatinya tadi cenderung kepada dunia, maka hati seseorang tadi akan terhijab. Dan sekarang yang kita nak bincangkan, apabila terhasil saja hijab, Imam Ghazali kata, wa mahma hasalal hijab nazalal azab. Apabila berlakunya hijab kan antara hati dan antara Allah Subhanahu Wa Taala, nazalal azabu, maka akan turun azab daripada Allah. Jadi dikata iznarullahil muqaddah la ta'khudhu illa al-mahjubin. Kerana sesungguhnya neraka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyeksa, tidak akan ditimpakan, melainkan ke atas orang-orang yang terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang beriman, maka dinyatakan bahawa api tersebut akan berkata kepada orang beriman, ya mu'min fa inna nuraka atfa'a lahabi. Wahai orang-orang yang beriman, api neraka tadi berkata, sesungguhnya nur keimanan kamu atfa'a lahabi, memadam kan, memadam nyalaan api nerakaku. Dan itu serba sedikit tentang perbahasan tentang hijab. Dan akhir sekali Imam Ghazali menyatakan anna ar-ridha huwa sababu dawami raf'il hijab.
Sesungguhnya salah satu cara kan untuk kita tadi dibukakan hijab dan berkekalan memandang kepada Allah ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita baca ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi radiyatan mardiyah tu ialah salah satu kurniaan Allah, kurniaan mengangkatkan hijab kan daripada orang tadi selama-lamanya dan diangkat secara berterusan. Dan sebagai penutup ni Imam Ghazali menyatakan bahawa dalam hadis kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa apabila kita dah melintas pelbagai hijab tadi, hijab kegelapan, maksudnya hijab nafsu syahwat, hijab kejahilan, hijab syaitan dan seumpamanya, dan akhir sekali Imam Ghazali menyatakan bahawa terdapat hijab yang dinamakan sebagai hijab nur. Dan hijab nur tersebut ialah sebanyak 70 hijab. Kan sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna lillahi ta'ala sab'ina hijaban min nur. Kan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 70 hijab daripada nur. Nescaya sekiranya Allah Ta'ala bukakan hijab tersebut, akan membakar nur cahaya Allah Subhanahu wa taala apa saja yang boleh dicapai oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikitlah kenyataan ataupun nasihat kan kepada kita daripada Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang merujuk kepada hati yang terhijab. Dan hati yang terhijab tu dinyatakan dalam Al-Quran dengan istilah al-kufru. Dan orang yang bersifat dengan al-kufru ialah orang yang kafir. Jadi selagi mana hati kita terhijab daripada Allah, maka kitalah sebenarnya orang kafir tersebut. Jadi apabila ayat-ayat yang menceritakan tentang orang kafir, azab, neraka dan seumpamanya, kita kena sedar ayat itu ditujukan kepada kita. Kan? Jangan sekali-kali kita rasa saya orang beriman, ataupun kita ni orang yang selamat, kan? Ataupun kita ni orang yang tak ada kaitan langsung dengan ayat-ayat kafir tersebut. Sekarang kita kena maklum, terdapat kafir sebelum memeluk Islam. Itu kafir pada zahir dan batin. Dan terdapat kafir setelah orang memeluk agama Islam, iaitu kafir pada batinnya, batin yang terhijab daripada Allah Ta'ala. Jadi moga-moga dengan keterangan daripada Imam Ghazali tadi, kita dapat memahami bahawa hijab ialah kekufuran. Kan? Selagi kita kekal dengan hijab tersebut, maka kita masih mempunyai salah satu dosa besar yang menghalang antara kita dan antara mengenal Allah, iaitu al-kufru ataupun hati yang tertutup. Jadi moga-moga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada sifat kekufuran tersebut, dan moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita dan memudahkan kepada kita untuk membuangkan segala hijab-hijab dalam hati kita. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.